27 Oktober 2020 Selasa. Awal pagi Selasa, negara dikejutkan dengan insiden kemalangan melibatkan kapal platform Dayang Topaz di posisi 7.7 Batu Nautika dari Kuala Baram, Miri. Insiden itu melibatkan seramai 187 kru kapal termasuk 185 kru warga negara Malaysia dan 2 warga negara Indonesia. Berikut kronologi insiden melibatkan kapal platform Dayang Topaz yang perlu anda tahu. Pada jam 6.45 pagi, Maritime Rescue Coordination Center MRCC Putrajaya menerima aduan kira-kira jam 6.45 pagi tadi daripada kapal Sapura Construction yang menerima isyarat kecemasan daripada kapal Dayang Topaz di posisi 7.7 Batu Nautika dari Kuala Baram, Miri. Pada jam 8.45 pagi, seramai 121 kru berjaya diselamatkan. Seorang meninggal dunia dan 4 lagi masih belum ditemui. Semua kru yang telah dijumpai telah diselamatkan oleh aset-aset bantuan dan kapal-kapal yang telah tiba di lokasi kejadian. Pada jam 9.47 pagi, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Datuk Muhammad Zubil Matsum turut berkongsi maklumat berkenaan insiden berkenaan menerusi Twitter. Katanya, setakat jam ini, seramai 125 yang lain berjaya diselamatkan dan turut memaklumkan bahawa terdapat 62 kru kapal masih ada di atas kapal berkenaan. Pada jam 10.36 pagi, Datuk Muhammad Zubil Matsum memaklumkan insiden berkenaan berlaku disebabkan salah satu kabel sauh terputus ekoran daripada cuaca buruk sehingga menyebabkan kapal hanyut dan melanggar platform pelantar minyak Beram B. Pada jam 11.20 pagi, Pemangku Pengarah Bahagian Karilamat dan Bantuan Bencana APMM, Komander Suzana Razali Chan, ketika dihubungi Astro Awani, memberitahu bahawa secara keseluruhan terdapat 187 kru kapal termasuk 185 kru warga negara Malaysia dan 2 warga negara Indonesia. Tambahnya, 4 mangsa yang dilaporkan hilang sebelum ini telah berjaya ditemui. Menurut Komander Suzana, lebih separuh anak kapal terjun dari kapal tersebut terjun untuk menyelamatkan kepala kapal tersebut. Pada jam 12.18 tengah hari, semua mangsa yang diselamatkan ketika ini dalam pelayaran ke Miri. Mereka dibawa oleh kapal-kapal yang terlibat dengan misi cari lamat. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zubil turut memberitahu bahawa 2 mangsa yang tercedera kini diterbangkan dengan menggunakan pesawat milik Petronas ke Hospital Miri untuk rawatan lanjut. Aset-aset bantuan telah segera yang bergerak ke lokasi merangkumi 3 kapal dan sebuah bot maritim Malaysia di Miri bersama 7 kapal dan bot milik syarikat Petronas dan Shell. Pada jam 12.34 tengah hari, kapal pertama yang membawa mangsa insiden Dayang Topaz, kapal Hisham 6, dilaporkan sampai di pelabuhan Miri. Berdasarkan maklumat ada ya, sebenarnya kami telah keluarkan amburan angin kencang dan laut bergelora di kawasan berkenaan ya, sejak 24 hari bulan sehingga 28 hari bulan, jadi sehingga esok lah. Jadi barang ini melibatkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan ombak sehingga agak tinggi lah ya, 3.5 hingga 5 meter macam tu. Jadi kita juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat di kawasan berkaitan iaitu amaran peringkat kuning untuk tempoh daripada semalam sebenarnya hingga esok. Ini sebenarnya disebabkan oleh berlakunya ribut tropika di sebelah timur Vietnam tu. Dan ini menyebabkan keadaan cuaca buruk berlaku di utara Sarawak dan juga di pantai barat Sabah. Dan kami telah mengeluarkan amaran ini sejak 24 hari bulan yang lalu sebenarnya.
Difahamkan, petugas keselamatan sedang menurunkan kru kapal berkenaan untuk mendapatkan rawatan lanjut. MRCC Putrajaya laksana koordinasi lanjut dalam operasi cari lamat bagi mencari dan menyelamat 4 kru Dayang Topaz yang masih hilang. Pada jam 2 petang, 2 anak kapal disahkan meninggal dunia manakala 185 yang lain berjaya diselamatkan. Unit Korporat Jabatan Laut Malaysia dalam satu kenyataan berkata, Maritime Rescue Coordinate Center MRCC Putrajaya menerima aduan kira-kira jam 6.45 pagi tadi dari kapal Sapura Construction yang menerima isyarat kecemasan daripada kapal Dayang Topaz di posisi 7.7 Batu Nautika dari Kuala Baram, Miri.